R1, Razak Satelit Lembar 1. Saya bersama dengan Yang Berhormat Bukit Mertajam pernah membangkitkan beberapa perkara mengenai program tersebut di mana kita masih tidak mendapat jawapan yang memuaskan. Memang hasrat kita untuk melihat negara kita berjaya serta mendapat kejayaan dalam penerokaan angkasa. Saya ingin menegaskan bahawa kita sedar bahawa dalam penerokaan serta bidang penyelidikan, kegagalan itu sendiri adalah suatu penemuan baru di mana ianya boleh empower dengan izin pakar-pakar kita dalam melangkah ke hadapan penyelidikan mereka. Jadi adalah hasrat kita membangkitkan perkara yang boleh menghalang ataupun sembunyi atas nama penyelidikan, tetapi sebenarnya adalah suatu pemborosan kerana pengurusan yang tidak berkompeten. Tuan Pengerusi, semenjak program ini dimulakan, iaitu daripada program-program mikro yang berkaitan serta peralatan kepakaran yang dibayari telah melebihi 500 million. Jadi saya ingin tahu apakah sumbangan terutamanya dari segi data-data sains yang dikumpul telah pun bermanfaat kepada komuniti sains. Saya faham adapun conference serta research paper dengan izin yang diterbit serta dibentangkan, akan tetapi ianya adalah lebih cenderung kepada preliminary conceptual design dengan izin satelit tersebut dan bukannya butiran data selepas pelancaran. Contohnya, adakah research paper diterbit berdasarkan contohnya kenapakah kegagalan Razak Satelit Lembar 1 ataupun R1 boleh terjadi dari segi teknikal serta aspek reka bentuk sistem. Apakah yang telah terjadi, terlihat ataupun overlook yang menyumbangkan kepada kegagalan tersebut? Penyelidikan dari segi ini boleh menyumbang kepada know-how yang lebih mendalam. Seperti yang saya katakan tadi bahawa saya faham setiap kegagalan itu sendiri adalah suatu penemuan yang baru yang boleh mendorong kita ke arah kejayaan. Begitu juga dengan gambar-gambar yang diambil, di mana ianya luar daripada sasaran. Kenapa ianya keluar daripada sasaran? What has been overlooked that the photon particles fright the navigation system dengan izin. Sebagai cadangan, contoh-contoh tajuk penyelidikan yang boleh diterbit seperti mathematical model apakah telah pun gagal? Which and where did the misconception occur? Dengan izin. Variable manakah telah di luar jangkaan yang menyebabkan change of event that leads to the failure? Dengan izin. Dari segi gambar-gambar yang terlepas sasaran kerana kerosakan sistem, positioning serta navigasi, tajuk penyelidikan boleh dituju kepada melahirkan suatu model matematik bagi menjelaskan fenomena tersebut dan saya yakin ini boleh menyumbang terhadap kefahaman yang lebih mendalam dari segi reka bentuk sistem satelit. Jadi saya mencadangkan satu kali lagi supaya butiran R1 serta gambar-gambar yang diambil serta kertas teknikal boleh dibuka bagi kegunaan semua para penyelidik kita jika ianya belum dibuat sedemikian. Perkara yang kedua yang saya mahu bangkitkan, pengurusan dana penyelidikan yang lebih cekap serta terbuka. Tuan Pengerusi, saya juga dikejutkan apabila Menteri memberitahu saya bahawa status Razak Sat kedua ataupun saya singkatkan R2 yang diumumkan tahun lepas di mana peningkatan sebanyak 35% iaitu daripada asal 200 million ke 272 juta. Masih belum ada apa-apa kemajuan. Ini sangat membimbangkan. Lembar 1, kenapa? Menteri memberitahu bahawa R2 masih dalam peringkat pemilihan rakan teknologi serta dalam proses mengenepasti program offset yang boleh ditawarkan. Fasa 2 hanya dijangka bermula pada tahun 2015 di mana kesemuanya hanya meliputi design and operation review. Jadi kenapakah in this infancy stage dengan izin dana telah pun diperuntukkan, dipertingkatkan dan diperuntukkan? Ini tidak masuk akal serta sangat tidak bermusahabah. Bayangkan, sudah dekat 2 tahun semenjak projek R2 ini dimulakan tetapi ianya masih belum dimulakan dan hanya bermula pada tahun 2015. Dan di sini pula Menteri memberitahu bahawa R2 dijangka beroperasi pada 2017. Tuan Pengerusi, jika kita mempertimbangkan sejak projek ini dimulakan, termasuk projek serta penyelidikan yang lain yang berkaitan, aset-aset yang diperolehi, kemungkinan peningkatan kos serta pemilikan aset-aset lain pada jangka masa yang akan datang, ini mungkin adalah suatu projek yang berpotensi mencatat 1 bilion. Jadi kementerian perlu lebih cekal dalam mengendalikan projek ini dari segi pengurusan aset-aset sumber manusia, peralatan serta pakar yang sedia ada serta menggunakan strategi di mana melingkungi universiti-universiti yang sedia ada. Yang kedua,
Jadi soalan seterusnya, saya minta kementerian menginteraikan agensi-agensi, universiti-universiti yang bakal terlibat serta sumbangan mereka dalam projek penyelidikan tersebut. Selain itu, Tuan Pengerusi, saya juga ingin tahu apakah yang telah terjadi kepada 166 pakar sains dan engineer kita hasil daripada program R1. Kita telah pun membayari 142 million, dan apakah yang akan terjadi kepada mereka jika program R2 belum bermula? Saya hairan, apakah yang terjadi kepada mereka? Takkanlah mereka hanya sit there and doing nothing dengan izin selepas R1 selama 2 tahun. Kementerian mesti ada suatu rancangan yang wujud, kerana 142 juta telah pun digunakan bagi memperolehi know-how dan bukannya menunggu selama 2 tahun dan R2 masih dalam peringkat memilih rakan teknologi. Ini merupakan suatu pembaziran yang besar dari segi sumber manusia serta know-how yang telah pun diketahui. Jadi saya minta laporan yang lengkap terhadap apakah yang telah terjadi kepada kesemua aset-aset kita dari semua aspek semenjak program R1. Silakan. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih Stampin. Stampin, nampaknya syarikat milikan kerajaan Astronautic Technological Sdn Bhd ataupun ATSB tidak diberikan kepercayaan untuk menguruskan projek Razak Sat ini, memandangkan semuanya, hampir ke semua proses-proses pembinaan Razak Sat 2 akan diberikan kepada teknologi partner. Jadi seperti yang Berhormat Stampin katakan, 166 in-house expert nampaknya tidak diberi kepercayaan. Jadi kita nak tanya juga, siapakah teknologi partner yang yang sedang dipertimbangkan, dan apakah kontrak-kontrak nilai, termasuk nilai-nilai yang sekali yang akan diberikan kepada technological partner ini, kerana mereka nampaknya lebih hebat daripada in-house expert yang telah dilatih oleh kerajaan kita sejak Razak Sat 1. Terima kasih. Betul pun Tuan Pengerusi. Jadi saya ingin masukkan ucapan seseorang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Mentajam. Itulah mungkin sebabnya, ya, Razak 2 satelit ini, program ini ditunggu dan ditenggohkan selama 2 tahun. Apa yang terjadi kepada engineer serta saintis-saintis kita? Tuan Pengerusi, pihak Indonesia juga telah pun memulakan program angkasa mereka, dan saya tidak ingin melihat apa yang berlakunya jika pakar-pakar kita pergi ke sana, dan ini seumpama train them for free dengan izin kepada negara lain. Kerana kegagalan kita to retain the talent. Berikut adalah suatu petikan daripada portal berita presstv.com yang membawa dengan izin, Indonesia is in the final stages of developing a new space rocket, the RX-550. When launched, could be the longest range spacecraft Indonesia has ever made. The country is developing its capacity so it can launch a large satellite into orbit. Tuan Pengerusi, ini tahun 2012 apabila berita ini dikeluarkan, dan saya sudah tentu mereka telah pun sampai ke tahap di mana pembangunan satelit akan begitu pesat dan sudah pasti akan menarik pakar-pakar kita, ya, yang kita pinggirkan, terutamanya yang 166 pakar tersebut yang kita pinggirkan, bukan saja pakar-pakar pelajar-pelajar master serta PhD kita yang berkaitan kerana kegagalan kementerian untuk asimilasikan mereka ke program tersebut secara langsung dan tidak langsung. Ya, Stampin. Perkara yang terakhir, ya. Dengan ini Tuan Pengerusi, perkara yang terakhir, ini perkara yang seterusnya, iaitu saya ingin bercadang kepada kementerian supaya juga memberi perhatian yang serius kepada pembangunan launch vehicles. Atas sebab, jika kita mampu membuat satelit, sudah tentu kita juga mempunyai keupayaan untuk membangunkan launch capability, iaitu roket yang berkemampuan untuk menghantar satelit berkelas mikro hingga kecil. Ini merupakan suatu inklusif strategi, di mana dengan adanya launch capability, banyak universiti-universiti kita yang mempunyai program aerospace dan astronautik seperti UKM, UPM, UITM, UIA, USM dan seterusnya boleh terlibat secara tidak langsung dalam pembangunan satelit. Ini akan mempercepatkan pembangunan program angkasa kita, kerana sudah pun adanya saintis-saintis kita yang telah pun bermula penyelidikan mereka dalam reka bentuk teknologi satelit maupun teknologi dalam pelancaran roket yang telah pun mendapat pemerhatian antarabangsa. Stampin boleh ni sikit. Ya, Stampin sebenarnya dah habis masa ni. Bagi tanya sikit. 3%.
Tapi nak tanya sikit tentang apakah perbezaan antara Razak 1, Razak Set dengan Razak Set 2? Adakah banyak perbezaan dari segi teknologi ataupun orbitalnya, dan apakah pandangan Stampin tentang bagaimana perbezaan itu boleh menjejaskan kos ataupun penjadualan atau pelaksanaan satelit yang terbaru ni? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang Berhormat bangkitkan, saya akan biarkan Menteri untuk menjawab kerana sudah Menteri pernah menjawab soalan tersebut. Memang ada bezanya dari segi orbit yang dilancar kepada dua satelit tersebut, ya Menteri. Jadi saya akan biarkan Menteri untuk menjawab soalan Yang Berhormat. Sila masukkan soalan itu dalam soalan saya, di dalam hujahan saya. Jadi tadi apa yang saya tinggalkan, ini akan, yang universiti itu, ini akan mempercepatkan pembangunan program angkasa kita, kerana sudah pun ada saintis-saintis kita yang telah bermula pendidikan mereka dalam mereka bentuk teknologi satelit maupun teknologi dalam pelancaran roket yang telah pun mendapat pemerhatian antarabangsa. Menteri, sudah tentu ini akan mempercepatkan program ini kerana lebih banyak pakar pintar kita yang akan terlibat dan tidak terhad kepada rakan-rakan teknologi yang dipilih oleh kementerian sahaja. Ini penting kerana know-how yang terlibat negara maju lain akan berlaku dengan lebih cepat kerana saintis-saintis kita inilah yang sentiasa ada interaksi dengan saintis-saintis negara lain, termasuk saintis-saintis yang kementerian tidak tahu kewujudan mereka, terutamanya jika ianya membabitkan teknologi ataupun know-how yang agak sensitif. Jadi tak kira bangsa, jika kita gagal asimilasikan mereka, sudah tentu saya pasti mereka akan berhijrah ke negara lain dan membawa ke semua know-how ini bersama mereka dan memberkati program angkasa negara lain. Last 20 saat, ya. Yang perkara yang keempat, saya minta Menteri memberikan jawapan bertulis sebelum akhirnya sesi parlimen ini, iaitu jumlah dana penyelidikan kepada setiap IPTS serta IPTA, senaraikan dan juga kategorikan jumlah journal publication serta conference paper yang dibentang dari setiap IPTS dan IPTA dari segi penerbitan berpiawaian ISI dan tidak mempunyai ISI. Dengan ini saya mengakhiri pembahasan saya. Saya mohon Menteri menerima cadangan yang dibentangkan. Terima kasih, Tuan Pengerusi.